Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 3, proses hidup haiwan bagi tahun 5. Saya Cikgu Hasliza. Baiklah, untuk bab ini kita akan belajar mengenai haiwan. Okey, bagaimanakah haiwan berlindung daripada bahaya? Bagaimanakah dia mengelak ataupun melindungi dirinya daripada dimakan oleh haiwan lain? Jadi dalam bab ni kita akan belajar satu per satu. Baiklah, kita akan mulakan dengan ciri-ciri khas haiwan. Okey, di sini jika kamu perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciri-ciri khas haiwan. Yang pertama adalah berkuku tajam. Contohnya harimau dan juga burung elang. Yang kedua, berduri tajam. Okey, yang pertama adalah landak. Dia akan menembak durinya jika dia rasa dia berada dalam keadaan yang bahaya. Manakala ikan tu dipanggil ikan buntal. Okey, kalau kamu pernah main game, cikgu pernah main game. Okey, ikan ini macam ikan lain, ikan biasa. Cuma dia apabila dia rasa dirinya terancam, tapi dia rasa dia didekati dengan musuh, okey, dia akan membesarkan dirinya dan mengeluarkan durinya yang tajam. Baiklah, ciri khas yang ketiga adalah berbau busuk. Okey, yang gambar pertama tu adalah skunk, yang kedua adalah kumbang. Okey, kedua-dua haiwan ini akan mengeluarkan bau yang busuk jika mereka rasa diri mereka terancam. Yang keempat adalah haiwan bertanduk. Bertanduk yang ini kerbau dan yang ini adalah rusa. Okey, apabila haiwan-haiwan ini rasa terancam, dia akan mengejar haiwan itu dan menanduknya. Ada juga haiwan yang mempunyai sisik keras, seperti yang pertama tenggiling dan juga buaya. Kemudian ada juga haiwan yang bercangkerang keras, seperti siput babi dan juga penyu. Kura-kura, apa sahaja yang mempunyai kerang di luar badannya. Yang terakhir sekali adalah berbisa. Contohnya ular. Ular apabila kita dekati dia dan apabila dia rasa takut, dia nak melindungi dirinya, dia akan mematuk dan mengeluarkan bisanya. Yang atas ni adalah gambar lipan. Baiklah, kelakuan khas haiwan. Apakah maksud kelakuan khas haiwan? Okey, kelakuan khas haiwan ni adalah apa yang haiwan ini buat untuk melindungi diri dia daripada musuh. Okey, contohnya yang pertama sotong. Sotong dia tak ada ciri-ciri khas haiwan seperti bertanduk ke, berbisa ke, berduri tajam ke, tak ada. Jadi, cara untuk dia melindungi diri dia daripada didekati musuh adalah dengan menyemburkan dakwat hitam. Jadi, apabila dia menyemburkan dakwat hitam, pemandangan musuh terhadap dia menjadi kabur. Jadi gelap kan, jadi hitam. Jadi, dia akan melarikan diri, sempat melarikan diri. Okay. Yang kedua, kelakuan khas adalah memutuskan badan. Contohnya, cicak. Cicak, dia akan memutuskan ekornya apabila dia serang oleh musuh. Jadi, dia akan putuskan ekor dan dia akan bergerak ke tempat lain. Jadi, musuh dia akan keliru. Okey, nak mengejar dia atau nak mengejar ekornya. Haiwan lain yang memutuskan badan adalah sotong gurita. Sotong gurita kan dia ada banyak kaki. Jadi, dia boleh memutuskan salah satu kakinya apabila dia berada dalam keadaan terancam. Baiklah, kelakuan khas haiwan yang ketiga adalah hidup dalam berkumpulan. Contohnya seperti kuda belang, gajah, harimau. Okey,
Kenapa mereka hidup dalam berkumpulan? Ini kerana mereka dapat mempertahankan diri bersama-sama ketika di dalam bahaya. Jadi katakan ada seekor harimau ingin menyerang anak gajah. Jadi mak gajah, ayah gajah, adik-beradik dia yang lain semua akan datang dan menakutkan harimau tersebut. Kelakuan khas yang seterusnya adalah menyamar. Kamu tengok ni gambar apa? Ini dipanggil sesumpah. Sesumpah ni dibuat apa? Dia boleh menukarkan warna badannya kepada mengikut keadaan sekeliling dia. Contohnya, jika berada di atas daun, dia akan menukarkan badannya kepada warna hijau. Kalau dia berada atas ranting, dia akan menukarkan badannya kepada warna coklat, keperang-perangan. Okey. Gambar yang kedua ni, yang daun tu, itu adalah dipanggil rama-rama. Kalau kamu perhatikan nampak seperti daun kan, tapi sebenarnya ia adalah rama. Yang ketiga pula, kalau kamu perhatikan betul-betul, yang ini pula, tenggiling dan juga ulat gonggok, dia mempunyai kelebihan untuk menggulungkan dirinya bagi melindungi dirinya daripada bahaya. Okey, bila dia menggulungkan dirinya, konon-konon dia berpura-pura mati. Jadi musuh ingat dia dah mati dan musuh tak akan mengganggunya lagi. Musuh akan melarikan diri. Okey. Yang terakhir adalah memasukkan badan ke dalam cangkerang. Okey, contohnya kura-kura, penyu, siput babi. Okey, mereka memasukkan anggota badannya ke dalam cangkerang apabila diganggu oleh musuh. Baiklah, bagaimana haiwan-haiwan melindungi diri daripada cuaca melampau? Cuaca melampau ada dua. Cuaca sejuk, macam mana haiwan ini melindungi dirinya daripada cuaca sejuk? Baiklah, bahagian kutub ialah kawasan yang paling sejuk di bumi. Jadi, kalau kamu baca soalan mengatakan haiwan itu berada di kutub, di Arktik maksudnya cuacanya sejuk. Jadi bagaimana haiwan ini melindungi diri daripada cuaca sejuk? Macam kita, kalau terlalu sejuk, kita akan rasa sakit kan? Okey, jadi yang pertama, ciri-cirinya dia mempunyai bulu yang tebal. Jadi dia boleh sentiasa memanaskan badannya dengan bulunya yang tebal. Yang kedua adalah lapisan lemak yang tebal. Okey. Contohnya kita ada dolphin, kita ada singa laut, okey, dan kita ada beruang kutub. Bermigrasi. Apa maksud bermigrasi? Sesetengah haiwan dia akan berpindah ke kawasan yang lebih panas sebelum musim sejuk bermula. Okey, haiwan ni dia akan tahu, oh tak lama lagi musim sejuk akan bermula, jadi dia akan bermigrasi ataupun berpindah ke tempat yang lebih panas. Okey. Contohnya burung bangau, ikan paus, kelawar, flamingo dan juga karibu. Bagaimana pula dengan hibernasi? Apa maksud hibernasi? Hibernasi adalah tidur dengan waktu yang sangat lama. Okey, so setengah-setengah haiwan dia akan tidur hampir sepanjang masa apabila makanan sukar didapati pada musim sejuk. Okey, kenapa dia kena tidur je? Supaya dia nak kurangkan penggunaan tenaga. Bila kita guna tenaga banyak, kita akan rasa lapar. Jadi, untuk mengurangkan rasa lapar, haiwan-haiwan ini akan berhibernasi. Contohnya beruang, kelawar, tupai dan juga tikus. Okey, bagaimana pula cuaca panas? Bagaimana haiwan ini melindungi diri mereka daripada cuaca panas? Dalam cuaca panas, masalah utama yang dihadapi oleh haiwan-haiwan ini adalah kehilangan air yang sangat banyak. Okey, terhidrat, kering, sangat panas. Jadi, haiwan-haiwan yang tinggal di kawasan ini dia akan mempunyai beberapa ciri khas dan juga kelakuan khas untuk melindungi dirinya daripada cuaca panas. Okey, contoh yang pertama adalah
unta. Okey. Apa yang kamu perhatikan pada unta? Apa yang kamu dapat perhatikan? Dia ada bonggol. Okey. Bonggol ini apa fungsi dia? Okey, bonggol merupakan tisu lemak yang digunakan sebagai simpanan makanan. Jadi dalam bonggol ni bukan hanya ada air tapi juga ada lemak yang boleh ditukarkan kepada makanan. Selain daripada unta, ada seekor haiwan lagi yang mempunyai bonggol iaitu bisun. Okey, kamu boleh Google dekat YouTube bagaimanakah rupa bisun. Okay, yang kedua adalah berendam dalam lumpur. Okay, ada beberapa haiwan yang suka berendam dalam lumpur supaya dia dapat menyejukkan badannya daripada cuaca panas. Contohnya kerbau, badak air. Macam kita, kalau kita rasa panas, kita akan mandi kan? Sama dengan haiwan-haiwan ni. Jadi mereka berendam dalam lumpur supaya mereka dapat mengelakkan, dapat menyejukkan badan dia daripada haba yang sangat panas. Okey. Okey, yang ini sama macam tadi, cuma cikgu ulang balik. Kawasan beriklim panas, unta mempunyai lemak yang disimpan dalam bonggol, bulu badan yang halus dan tebal untuk dijadikan penebat haba. Okey, Gajah mempunyai telinga yang besar. Apa fungsi telinga yang besar ni? Supaya dia boleh mengipaskan badannya apabila dia berasa panas. Jadi belalai yang panjang tu dia boleh sedut air dan pancutkan air tu ke atas badannya untuk sejukkan diri dia. Okey, rubah gurun pula telinga dia panjang. Apa fungsi telinga yang panjang ni? Ia dapat membantu menyingkirkan haba daripada badan dengan cepat. Jadi cepatlah sejuk badan dia. Okey, untuk kawasan beriklim sejuk, beruang kutub, dia mempunyai bulu yang tebal, juga lapisan lemak yang tebal. Apa fungsi bulu yang tebal dan lapisan lemak yang tebal ni? Untuk memerangkap haba supaya badan dia lebih panas. Telinga dia kecil supaya dia dapat mengurangkan kehilangan haba. Okey, tupai pula tidur. Dia berhibernasi sepanjang musim sejuk. Jadi dia nak mengurangkan penggunaan tenaga supaya dia kurang lapar. Penguin pula, dia ada lapisan lemak yang tebal, telinga yang kecil untuk memerangkap haba. Kemandirian spesies. Apa maksud kemandirian spesies? Maksudnya, keupayaan sesuatu spesies meneruskan hidupnya walaupun dalam keadaan sukar atau berbahaya. Okey, jadi semua spesies harus membiak supaya spesies tidak pupus di bumi, kekal wujud di bumi. Okey, cara untuk membiak adalah dengan bertelur dan melahirkan anak. Ada haiwan yang bertelur tetapi tidak menjaga telurnya. Ada haiwan yang bertelur dan menjaga telurnya sehingga menetas. Ada juga haiwan yang melahirkan anak dan menjaga anaknya sehingga umur-umur yang tertentu. Okey, cara haiwan menjaga kemandirian spesiesnya. Dekat sini cikgu ambil beberapa contoh haiwan-haiwan yang menjaga kemandirian spesies. Okey, kamu boleh rujuk pada buku rujukan dan juga buku teks untuk contoh-contoh yang lain. Yang pertama, katak. Macam mana katak nak jaga anak-anak dia? Macam mana katak menjaga kemandirian spesiesnya? Okey, katak dia menghasilkan telur yang banyak. Okey, tapi kamu kena ingat, ikan dia akan makan telur katak. Jadi macam mana dia nak jaga, nak melindungi telurnya? Okey, telur katak ada lendir. Di selaputi lendir yang dapat melindungi telurnya daripada musuh. Okey, dan sekali dia bertelur, dia akan bertelur dengan banyak. Ular. Macam mana ular menjaga telurnya? Dia melingkari telurnya dan menyerang musuh yang menghampiri telurnya. Dia melindungi telur dia. Okey, penyu. Seperti yang kamu tahu, penyu dia akan naik ke darat dan menghasilkan ratusan telur pada waktu malam. Selepas bertelur, dia akan mengambuskan telurnya dengan pasir dan masuk balik ke dalam laut. Okey.
Belalang pula caranya adalah bertelur dengan banyak dalam tanah dan telurnya dilindungi dengan sarung. Burung pula membuat sarang di tempat yang selamat, selalunya di atas pokok, di tempat yang tersorok, supaya dia boleh mengeram telurnya dan dia akan pergi mencari makanan dan memberi makanan kepada anaknya serta melindungi anaknya daripada musuh. Okey, haiwan seterusnya adalah kambing. Kambing melindungi anaknya dengan tanduk. Buaya pula bertelur di dalam lubang. Ibu buaya akan menjaga telur sehingga menetas dan membawa anaknya di dalam mulut dan melepaskannya ke dalam sungai. Rama-rama pula bertelur di permukaan bawah daun. Telur menetas menjadi ulat beluncas yang memakan daun. Kuda laut jantan mempunyai satu kantung di mana kuda laut betina akan bertelur di dalamnya. Kemudian kuda laut jantan menjaga telur sehingga menetas di dalam kantungnya. Kamu jangan keliru ya, bukan kuda laut jantan yang bertelur. Okey, kuda laut betina yang bertelur di dalam kantung kuda laut jantan. Okey, tugas kuda laut jantan hanya menjaga sehingga menetas. Okey, manakala cicak pula bertelur di tempat yang gelap dan tersembunyi supaya tidak mudah dilihat oleh haiwan lain. Di sini cikgu ada satu video yang menunjukkan bagaimana kuda laut menjaga anaknya. Okey. Kamu perhatikan, ini adalah kuda laut jantan. Okey, dia menjaga telur sehingga telur itu menetas di dalam kantungnya dan dia akan melepaskan anak-anaknya. Okey, perhatikan banyak kan? Cikgu percaya bilangannya adalah beribu-ribu ekor. Nampak dia seperti menghembuskan anak-anaknya daripada perutnya. Kagum kan dengan ciptaan Allah? Nampak? Baiklah, haiwan seterusnya yang atas tu apa? Penguin. Penguin betina, dia akan kembali ke laut untuk mencari makanan selepas dia bertelur. Jadi siapa yang menjaga telurnya? Penguin jantan. Penguin jantan akan mengeram telur itu sehingga menetas dan penguin betina kembali dengan makanan yang disimpan di dalam perutnya dan memberi anak-anaknya makanan. Jadi penguin betina jantan bergilir-gilir menjaga anak-anaknya. Ikan lumba-lumba pula dia hidup dalam kumpulan. Jadi ikan lumba-lumba betina melahirkan hanya seekor anak dan menyusukannya selama 2 tahun. Jadi ikan lumba-lumba menangkap ikan secara berkumpulan dan melindungi anak-anaknya daripada musuh. Okay, nyamuk merupakan serangga yang bertelur dengan banyak dan tidak menjaga telurnya. Apakah kepentingan kemandirian spesies? Jadi, kamu perhatikan sebelum-sebelum ini haiwan dan tumbuhan dia bergantung antara satu sama lain untuk hidup. Kalau ada satu spesies yang pupus, ia akan mengganggu siratan makanan. Okey, apakah siratan makanan? Sekejap lagi cikgu akan terangkan. Dan ini boleh mengurangkan populasi. Okey, sebagai contoh, yang pertama tu gambar ini adalah beruang panda. Okey, gambar yang kedua. Baiklah, rantai makanan. Apakah maksud rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan makanan antara hidupan. Yang kamu perlu tahu adalah semua rantai makanan mesti bermula dengan pengeluar ataupun tumbuhan hijau. Okey. Sumber utama tenaga dalam satu rantai makanan adalah matahari. Kenapa? Sebab tumbuhan hijau ini
dia memperoleh tenaga daripada cahaya matahari. Okey, haiwan-haiwan lain yang makan tumbuhan, dia mendapat tenaga daripada tumbuhan. Jadi tumbuhan dia dapat tenaga daripada mana? Daripada cahaya matahari. Jadi kamu kena ingat yang sumber utama tenaga dalam satu rantai makanan mestilah matahari. Okey, jika rantai makanan bermula dengan pengeluar iaitu tumbuhan hijau, haiwan-haiwan lain yang seterusnya sama ada memakan tumbuhan hijau ataupun memakan haiwan lain digelar pengguna. Okey, baiklah. Di sini ada beberapa contoh rantai makanan. Kalau kamu perhatikan di sebelah kiri ni, semua rantai makanan bermula dengan tumbuhan hijau yang digelar pengeluar. Okey, anak panah ini bermaksud dimakan oleh. Okey, contoh macam ni ya. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh helang. Jadi rumput adalah pengeluar, belalang yang makan rumput ni dipanggil pengguna prima, kemudian katak pengguna sekunder, second, dan helang dipanggil pengguna tertier ataupun third. Okey. Kadang-kadang soalan bagi tahu kamu, beri contoh rantai makanan yang habitatnya di padang, di hutan, di sawah padi. Jadi kamu kena ingat, di padang, apakah tumbuhan hijau yang ada di padang? Apakah tumbuhan hijau yang ada di hutan? Apakah tumbuhan hijau yang berada di sawah padi? Kamu kena ingat. Okay, contoh yang pertama, kalau habitatnya padang, mestilah dia bermula dengan rumput, dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak dan dimakan oleh ular. Ini contoh rantai makanan, dia straightforward, dia satu line saja. Okey. Kalau habitatnya di hutan, tumbuhan dimakan oleh rusa dan dimakan oleh harimau. Rusa dimakan oleh harimau. Okey, kamu boleh tukar haiwan apa saja asalkan ia logik. Kalau di sawah padi, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh helang. Okey, contoh seterusnya di kolam. Jika di kolam tak ada rumput kan, jadi di kolam ada alga ataupun rumpai air. Jadi pengeluar dia kamu mesti mulakan dengan rumpai air ataupun alga. Dimakan oleh berudu, berudu dimakan oleh ikan kecil dan ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Okey, di ladang pula tumbuhan dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh harimau. Okey, sekarang kita belajar pasal siratan makanan. Apakah maksud siratan makanan? Siratan makanan adalah kombinasi beberapa rantai makanan di mana suatu haiwan mungkin dimakan oleh lebih daripada satu spesies haiwan. Okey, cikgu bagi contoh kat sini. Kalau kamu perhatikan, ini adalah tumbuhan. Okey, yang pertama, tumbuhan dimakan oleh cacing, cacing dimakan oleh burung dan burung dimakan oleh burung helang. Rantai makanan yang kedua pula, tumbuhan ini dimakan oleh cacing, cacing dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh burung helang. Tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh burung helang. Tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam dan ayam dimakan oleh burung helang. Jadi kamu boleh combinekan semua, satukan semua rantai-rantai makanan ini menjadi satu siratan makanan. Macam mana kamu nak buat? Ini contohnya. Okey, kamu letak dekat depan tumbuhan dimakan oleh 3 jenis haiwan iaitu cacing, ayam dan juga belalang. Okey, ayam dimakan oleh burung helang, betul? Okey, tapi untuk cacing dan belalang, dia dimakan oleh burung dulu, baru burung dimakan oleh burung helang. Okey, so ini adalah satu cara untuk kamu buat siratan makanan. Untuk buat siratan makanan, kamu perlu sedikit kreatif. Sebab tu kamu kena selalu baca banyak rantai makanan, tengok contoh-contoh siratan makanan supaya kamu boleh create, boleh bina satu
siratan makanan kamu sendiri. Okey. Kadang-kadang soalan dia akan bagi habitat padang. Okey, kalau habitat tu maksudnya tempat dia tinggal padang. Apa akan jadi di padang? Kita ada rumput. Rumput dimakan oleh cacing dan juga belalang. Okey, cacing dimakan oleh burung, manakala belalang dimakan oleh katak. Burung dimakan oleh ular dan katak dan ular ini dimakan oleh burung helang. Okey, so kalau kamu perhatikan ada 2 rantai makanan di sini. Habitat seterusnya adalah habitat kolam. Okey, di kolam kita bermula dengan alga atau perumpai air dimakan oleh berudu, ikan kecil dan juga larva. Okey, dan ikan kecil juga makan larva. Manakala ikan besar pula memakan ketiga-tiga haiwan ini. Jadi berudu dimakan oleh ikan besar, ikan kecil dimakan oleh ikan besar, larva juga dimakan oleh ikan besar. Baiklah, kalau habitat di sawah padi, pengeluar mestilah pokok padi. Pokok padi dimakan oleh tikus, belalang dan juga ulat beluncas. Okey, tikus dimakan oleh ular, belalang dimakan oleh katak dan juga burung, dan ulat beluncas pula dimakan oleh burung. Belalang pun dimakan oleh burung. Jadi, ular juga memakan katak. Okey, dan akhirnya helang. Apa helang buat? Ular dimakan oleh helang, katak dimakan oleh helang, burung juga dimakan oleh helang. Jadi kat sini ada banyak rantai makanan. Okey, 1, 2, 3 ke atas. Lepas tu 4 ke bawah, 5 ke atas balik. Okey, jadi kalau kamu kreatif, kamu boleh buat satu siratan makanan yang mungkin terdiri daripada 3 atau 4 rantai makanan. Benda hidup bergantung antara satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Jadi, populasi sesuatu spesies bergantung pada spesies yang lain sebagai sumber makanan. Okey, contoh dekat sini adalah tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak dan juga burung pipit. Okey, jadi berdasarkan siratan makanan di sini, okey, apa yang akan terjadi jika bilangan burung pipit bertambah? Jika bilangan burung pipit bertambah, bilangan belalang akan berkurangan kerana dia perlukan makanan. Jadi kalau burung pipit banyak, belalang akan berkurangan. Jika populasi belalang berkurangan, apa akan jadi? Bilangan katak dan juga burung pipit juga akan berkurangan kerana dia tidak mendapat makanan yang secukupnya. Jika semua tumbuhan mati, apa akan jadi? Okay, kalau tak ada tumbuhan, belalang tak ada makanan, kekuranganlah belalang, populasi belalang berkurangan, ini semua pun berkurangan. Jadi apa akan berlaku adalah semua haiwan dalam habitat itu akan mati kerana mereka tak ada makanan, ataupun semua haiwan-haiwan ini akan berpindah ke habitat yang lain. Baiklah, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa menonton video-video cikgu yang lain. Jangan lupa subscribe channel cikgu dan juga like video cikgu. Jumpa lagi. Bye.